Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang umat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat ilahi dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, serta diperkukuhkan iman mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah, dengan limpahan ihsan rahmat ilahi, kita dipanjangkan usia, berpeluang melangkah ke tahun 1445 Hijrah. Sesempurna tahun baru Hijrah, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Tahun Baru Hijrah, ke arah penghijrahan hingga penghijrahan budaya. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim 'azamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah, yakni daripada orang yang hanya memberikan minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid semata-mata, dan mereka itulah orang yang percaya. Peristiwa hijrah membuka lembaran baru umat Islam. Sewaktu usaha baginda sallallahu alaihi wasallam menyebar risalah Islam tidak disambut baik, malah ditentang secara keras oleh kebanyakan penduduk Mekah. Perintah berhijrah diwahyukan sebagai satu strategi, membolehkan umat menyusun gerakan baru, membina keyakinan, menyuci azam dan semangat, mengarah pendekatan baru untuk menyebar dan mengembangkan risalah Islam. Hijrah menghasilkan kejayaan, terpupuk nilai persaudaraan sejagat dalam kalangan umat, peradaban umat berjaya dibangunkan, terbina umat yang bertamadun, dan lahir sebuah negara Islam yang gemilang di bawah pimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Piagam Madinah di Kubal berlandaskan syariat Allah, diterima pakai sebagai panduan dan rujukan dalam sistem pemerintahan. Perlembagaan Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama wujud di dunia, menghargai roh yang terkandung dan kejayaan yang tercipta melalui peristiwa hijrah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih memasyhurkan tarikh peristiwa tersebut sebagai tahun bermulanya takwim hijrah. Para tetamu Allah yang dilimpahi keberkatan, matlamat hijrah adalah membawa perubahan. Pemahaman terhadap hijrah tidak harus terhad kepada peristiwa perpindahan fizikal dari kota Mekah ke Madinah. Sebaliknya umat perlu berhijrah dengan tafsiran yang lebih luas, melalui lensa yang berupaya merungkai hikmah secara keseluruhan,
menghayati semangat yang tersirat di sebalik yang tersurat, lalu melakukan penyesuaian diri untuk menghadapi cabaran kehidupan semasa. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tad'u al-syamsu min maghribiha. Yang maksudnya, tidak terhenti hijrah selagi tidak terhenti adanya kesempatan bertaubat, dan tidak terhenti taubat sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut mensahihkan Islam menghendaki umatnya sentiasa melakukan perubahan ke arah kebaikan diri selagi tubuh masih bernyawa, selagi kiamat belum berlaku. Berhijrah ke arah kebaikan itu memerlukan pengorbanan, kesungguhan, azam dan kesabaran. Namun jika dilakukan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala usaha yang dirintis akan dipermudahkan. Para mukminin rahimakumullah, mendepani perkembangan dunia semasa, perubahan harus dirintis ke arah peningkatan diri yang lebih baik, produktif dan berkualiti. Anukan azam yang tinggi serta tekad yang kukuh. Ummah wajib berusaha untuk menjadikan insan kamil, insan yang taat, dan insan yang patuh pada syariat ilahi, berilmu, berpengetahuan, berkemahiran, berakhlak mulia, menabur bakti kepada agama, bangsa dan negara. Jiwa dan minda perlu ditiupkan roh mahu melakukan perubahan. Disemaikan semangat mahu melakukan penghijrahan minda, penghijrahan budaya. Penghijrahan minda merujuk kepada minda yang memilih untuk keluar dari kepompong kejahilan, minda yang berani keluar dari zon keselesaan. Dunia kini sudah beralih pada revolusi industri 5.0. Kebanyakan urusan kerja dan urusan kehidupan ini diurus menggunakan teknologi dan sistem. Pelbagai urus niaga dan urusan kerja telah bertukar dari faedah yang memerlukan kehadiran secara fizikal kepada hanya menggunakan internet mudah alih. Umat wajib belajar menyesuaikan diri untuk berhadapan suasana kerja dan urusan yang menggunakan kaedah baru. Dalam era digital ini, pelbagai kemahiran baru perlu dikuasai dan pelbagai medium baru harus dirintis. Minda rasional sentiasa mahukan kemajuan, tidak sekadar berbangga dengan kemajuan terdahulu, tetapi berusaha mencipta kemajuan baru. Minda yang sehat membawa kepada warga yang tidak mengungkit dan bebal dengan kesilapan baru. Tetapi warga yang berani memperbaiki kekurangan diri, sentiasa menggalakkan kemajuan, juga warga yang memilih meninggalkan segala perbuatan khurafat, tindakan dugu dan kepercayaan kamu, beralih kepada tindakan yang berasaskan kebijaksanaan akal dan penguasaan ilmu. Minda harus diperkaya dengan ilmu yang bermanfaat, dilengkapi tafsiran dan fahaman agama yang sahih, serta bimbingan daripada orang yang berpengalaman dan ahli dalam suatu bidang. Minda wajib dilatih berfikiran secara bijak, bertindak secara rasional. Penghijrahan budaya merujuk kepada kesediaan meninggalkan budaya usang, budaya laku, beralih melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan keluhuran budi, bertunjangkan prinsip dan nilai Islam. Amalan gaya hidup tidak sehat seperti pengambilan makanan secara berlebihan dan tidak seimbang, merokok, tidak melakukan riadah secara berkala, tidak menjaga waktu rehat dan tidur serta yang sempurna.
Pengabaian kebersihan, berhutang secara keterlaluan, tidak menepati waktu, mengingkar janji, perbuatan berbohong dan sebagainya wajib ditinggalkan. Demi masa hadapan negara, demi memastikan negara akan dilimpahi kemakmuran, stabil, merdeka dan berdaulat, umat juga wajib berhijrah mengamalkan budaya yang sehat, budaya yang memperlihatkan akal budi yang murni, budaya yang mencerminkan keikhlasan dan kejujuran, budaya yang merintis usaha untuk menyatupadukan rakyat dan menyeru rakyat untuk menumbuhkan usaha membangunkan ekonomi negara agar negara menjadi negara yang kaya, makmur, aman, lagi sejahtera. Umat wajib menolak budaya mengadu domba, budaya mencipta dan menyebar fitnah, budaya yang memecah belahkan rakyat, budaya yang tidak bertolak ansur dengan amalan rasuah dan menerima pemimpin yang rasuah, yang pada akhirnya mengakibatkan negara punah dan musnah. Jadikan tata cara dan hikmah kebijaksanaan Rasulullah SAW sebagai panduan oleh mereka yang diamanahkan dengan tanggungjawab memimpin atau diamanahkan menjadi ketua. Budaya kepimpinan yang memperlihatkan kesopanan budi, ketinggian adab dan kebijaksanaan akal. Budaya kepimpinan yang berhikmah, menyeru dan menganjurkan kebaikan dan melakukan kebajikan. Budaya kepimpinan yang tegas, menguatkuasakan undang-undang secara adil, secara saksama melalui amalan dan barisan pemimpin yang berbudi pekerti, berintegriti, amanah, jujur dan ikhlas. Para tetamu Allah yang dimuliakan, semoga tahun baru 1445 Hijrah akan dilimpahi sinar cahaya yang dapat mengangkat martabat umat. Untuk itu mimbar menyenaraikan beberapa saranan. Yang pertamanya, memperingati wasiat Rasulullah SAW melalui sabda baginda yang bermaksud, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi." Ummah wajib mengamati, menghayati dan mengamalkan pesanan dan khazanah yang telah baginda Rasulullah tinggalkan kepada kita. Yang keduanya, menghiraukan silaturahim sesama ummah dan menjalinkan ukhuwah atau semangat persaudaraan sesama insan agar terbina suasana hidup yang aman dan harmoni. Mengamalkan sifat menghargai nilai-nilai kebersamaan, bukannya meninggikan tembok perbezaan. Yang ketiganya, mengamalkan gaya hidup sehat dan budaya berdisiplin daripada segi berbelanja, bekerja, menempati waktu, pengambilan makanan, beribadah, kesehatan dan kebersihan, serta memastikan tubuh mempunyai waktu rehat dan waktu tidur yang sempurna. Keempatnya, meninggalkan tabiat-tabiat buruk yang merosakkan silaturahim, menjejaskan kesehatan dan membazirkan masa, tenaga dan harta. Dan akhirnya yang kelima, menjadi insan yang berkeyakinan tinggi, yakin kepada bantuan ilahi, tidak mudah mengalah dan tidak mudah berputus asa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.